Warahmatullahi wabarakatuh. Permulaan kami akan menerangkan mengenai kuliah 10 yang bertajuk Epistemologi dan Isu Semasa Ideologi. Terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama saya, iaitu Muhammad Sofi bin Ahmad Kamal. Seterusnya adalah Muhammad Khalis Fikri bin Mazhi. Dan yang ketiga adalah Muhammad Syamim Aisyah bin Muhammad Hisham. Seterusnya Muhammad Al-Afif bin Ahmad. Dan ahli kemuliaan terakhir adalah Nur Amirul Alif bin Asfizar. Objektif daripada pembelajaran daripada kuliah ini adalah pelajar dapat menghuraikan mengenai implikasi relativisme pasca-moden dalam kehidupan. Seterusnya, pelajar juga dapat menganalisis jawapan-jawapan agama dan tradisi terhadap cabaran ideologi relativisme pasca-moden dalam kehidupan semasa. Pengenalan epistemologi dan isu semasa dari sudut etimologi adalah ianya berasal dari perkataan Yunani, iaitu epistisme dan logos. Epistisme bermaksud pengetahuan dan atau kebenaran. Logos pula bermaksud ilmu atau teori. Maka epistemologi bermaksud teori pengetahuan yang benar. Saya Muhammad Khalis Fikri bin Mazhi. Pengenalan epistemologi dan isu semasa. Dari sudut terminologi, menerangkan bahawa Oxford Dictionary of Sociology, the philosophical theory of knowledge on how we know what we know, yang membawa maksud sebagai teori pengetahuan falsafah yang tentang bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Mengenai bagaimana pengetahuan yang dimiliki diperoleh oleh seorang individu dan permasalahan hakikat ilmu pengetahuan, kebenaran, kepastian pengetahuan serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Dan akhir sekali, knowledge as a justified true belief, yang bermaksud kepercayaan sejati yang dibenarkan. Terdapat 3 fahaman, iaitu yang pertama, Muhammad Al-Quds. Fahaman falsafah yang memisahkan urusan keduniaan daripada urusan keagamaan, iaitu dengan memisahkan peranan agama dan Tuhan daripada segala urusan kehidupan manusia. Yang kedua, Muhammad Al-Bahi. Peraturan dan pelaksanaan untuk mengidentikan setiap bentuk keimanan dengan kepercayaan bahawa agama dan urusan gereja atau ketuhanan tidak boleh dicampurkan dengan tugas-tugas kerajaan. Dan yang terakhir, dari fahaman Cornelis van Persen, ahli teologi Belanda, mendefinisikan sekularisme sebagai pembebasan manusia dari kongkongan agama, kemudian dari kongkongan metafisik yang mengatur akal dan bahasanya. Seterusnya, pasca-modern. Pasca-modernisme adalah sebahagian daripada sejarah yang lahir daripada zaman moden sebagai perkembangan budaya. Pasca-modernisme sebagai produk budaya dan gaya hidup baru sebagai pemikiran atau cara pemikiran dan pencarian baru tentang kehidupan manusia dan masyarakat hari ini. Pasca moden juga fenomena baru, kesan dari ketidakpuasan hati terhadap gagasan modernisme yang dilihat gagal dan menindas manusia. Kepercayaan modernisme membawa akal dan sains dapat membawa kemajuan dan kebenaran serta menyelesaikan sebarang masalah. Modernisme bersifat egocentrik yang tidak seimbang, sedangkan manusia terdiri daripada intelek, rohani, emosi, intuitif. Kegagalan modernisme untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam pemikirannya terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, pasca moden juga merupakan suatu zaman yang penuh dengan panik, iaitu budaya panik, ideologi panik, teori yang panik. 3 fahaman ini merupakan fahaman yang bersifat anti-agama dan anti-Tuhan kerana pasca moden ialah lanjutan dan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Seterusnya, ciri-ciri pasca moden. Terdapat 7 ciri-ciri pasca moden, iaitu tiada kebenaran mutlak,
Ide kebenaran wujudnya kebenaran mutlak adalah satu ilusi yang dibuat-buat oleh setengah pihak untuk mempengaruhi manusia. Yang kedua, benar dan salah saling sinonim. Sesuatu yang dianggap fakta boleh dinilai salah pada masa akan datang. Yang ketiga, prinsip moral bersifat peribadi dan personal. Konsep moral ditentukan secara peribadi oleh setiap individu tanpa merujuk dan atau mengikut nilai dan peraturan tradisional. Yang keempat, kuasa autoriti oleh institusi tradisi. Kuasa autoriti oleh institusi tradisi seperti agama adalah palsu dan kod. Nilai moral yang dipenuhkan oleh agama dan institusi sekular adalah satu kekangan serta kewujudan agama dipertikai pihak autoriti. Yang kelima, perkongsian diri sendiri dan rasionalisasi. Metodologi saintifik berdasarkan teori dan objektif digantikan dengan kebergantungan pandangan diri sendiri. Yang keenam, kepentingan globalisasi dan penguasaan. Kewujudan negara bangsa yang bersempadan menghalang komunikasi antara manusia malah boleh mengakibatkan peperangan. Yang terakhir, setiap agama mempunyai kedudukan sama benar menurut perspektif penganut masing-masing. Dakwaan kebenaran inklusif oleh suatu agama adalah wajar untuk dikutuk. Saya akan menerangkan mengenai implikasi relativisme pasca moden. Maksud relativisme pasca moden adalah relativisme merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat tidak tetap atau mutlak. Boleh dikatakan ia boleh berubah mengikut sesuatu persekitaran. Secara umumnya, doktrin relativisme bertentangan dengan 6 ciri ini, iaitu relativisme, objektivisme, fundamentisme, rasionalisme, absolutisme, dan universalisme. Teori dan pengetahuan ini adalah penilaian dan relatif yang berbeza menurut situasi, peristiwa, dan individu yang mengalaminya. Seterusnya, kebenaran yang dikira daripada relatif tidak mutlak dan saling berbeza antara budaya dengan budaya yang lain, iaitu individu dengan individu yang lain atau situasi dengan situasi yang lain. Seterusnya, ianya merupakan relatif sebagai kata antonim bagi mutlak dan absolut. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri relativisme. Ianya mempunyai 4 ciri, iaitu yang pertama adalah menafikan universalisme, yang bermaksud tidak wujud persetujuan sejagat berkenaan dengan kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Hal ini bermaksud setiap individu itu boleh menyatakan bahawa yang dikatakan adalah benar tetapi tidak benar semestinya dipersetujui oleh individu yang lain. Seterusnya, ciri yang kedua pula adalah menafikan absolutisme, yang bermaksud ianya tidak wujud nilai-nilai bersifat tetap atau tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain. Seterusnya, saya akan memberikan kepada Muhammad Syamim untuk menyambung ciri-ciri relativisme yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamim Aisyah Muhammad. Saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Muhammad Sofi tadi. Ciri-ciri relativisme: menafikan objektivisme, nilai tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia yang sentiasa berbeza. Seterusnya, menafikan monisme, tiada bidang yang menyediakan hanya satu pandangan, penilaian dan norma yang tepat. Ini kerana pemikiran manusia tidak ada yang salah ataupun benar. Pemikiran manusia sentiasa berubah, maka tiada penilaian yang tetap. Okay, seterusnya, relativisme pasca moden. Kehidupan tanpa hakikat dan kebenaran dalam kehidupan. Dari segi agama, skeptisme, wujudnya keraguan terhadap sesuatu agama. Bermaksud seseorang individu itu mempunyai keraguan dalam sesuatu agama. Yang kedua, pluralisme agama. Mereka beranggapan bahawa semua agama itu adalah sama. Bermaksud dari segi individu itu yang bersifat adil dalam semua agama. Ketiga, ateisme. Seseorang yang tidak mempercayai agama. Boleh dikatakan seseorang itu tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Seterusnya, dari segi etika. Yang pertama, relativisme, etika dan moral. Masyarakat sebagai pemutus nilai. Masyarakat yang
menentukan tentang kefahaman masing-masing. Pemikiran masyarakat yang berkaitan tentang kebenaran. Yang kedua, hedonisme. Masyarakat yang mempercayai keseronokan dan kebebasan. Boleh dikatakan masyarakat itu sentiasa dalam keadaan gembira dan bahagia. Yang ketiga, narcissisme. Berlaku akibat perasaan takjub dan cinta akan diri sendiri. Okey, seterusnya dari segi sosiologi. Yang pertama, pluralisme. Seks. Kebebasan melakukan seks, iaitu seks bebaslah. Yang kedua, penafian hakikat insan. Mereka tidak mengiktirafkan hakikat insan. Yang ketiga, masyarakat membentuk individu, merupakan hal yang mementingkan pandangan masyarakat berbanding individu. Seterusnya, yang keempat, dari segi politik atau ekonomi. Politik pasca kebenaran dan anarki. Politik identiti, politik jurang ekonomi dan peminggiran. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Al-Afiq bin Ahmad. Di sini saya ingin menerangkan tentang implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan. Ianya mempunyai 7 segi. Yang pertama, dari segi falsafah, ia merupakan anti-realisme, kebenaran subjektif dan dekonstruksi, di mana masyarakat yang merasa unggul dan mengukur budaya orang lain berdasarkan budaya mereka sendiri. Yang kedua ialah dari segi sains, yaitu meteorologi, yaitu anything goes, dan anti-science. Yang ketiga ialah dari segi undang-undang yang menyebabkan penolakan autoriti dan tradisi. Yang keempat ialah dari segi sejarah, di mana ia menulis semula sejarah sebagai fiction dan menambah di dalam sejarah akan hal yang berdasarkan pemikiran mereka itu sendiri. Yang kelima ialah dari segi budaya, di mana ia memilih mana-mana budaya yang disifatkan baik dan berkualiti, dan tercetusnya perpecahan kaum kerana relativisme budaya memandang bahawa tidak ada budaya yang lebih daripada budaya yang lain. Yang keenam ialah dari segi moral, di mana kemerosotan nilai-nilai moral kerana setiap pandangan tidak ada hak mutlak atau salah. Dan yang terakhir ialah dari segi sosial, di mana gejala sosial akan bertambah kerana tidak ada yang boleh menilai seseorang itu salah atau tidak. Seterusnya, ia akan menyebabkan gejala tersebut semakin menjadi-jadi. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang penolakan pasca modernisme terhadap modernisme. Yang pertama, modernisme gagal mewujudkan pemulihan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh para pendukungnya. Yang kedua ialah ilmu pengetahuan moden tidak mampu melepaskan diri daripada penyalahgunaan kuasa keilmuan demi kepentingan kekuasaan. Yang ketiga, terdapat banyak pencagahan antara teori dengan fakta dalam perkembangan ilmu moden. Yang keempat ialah keyakinan bahawa ilmu pengetahuan moden mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia adalah melesetkan apabila kini munculnya pelbagai penyakit sosial. Dan yang terakhir ialah ilmu moden kurang memerhatikan dimensi mistik dan metafisik manusia kerana terlalu menekankan sifat fizikal individu. Saya ingin menerangkan tentang contoh pasca modernisme yang bercanggah dengan modernisme. Yang pertama, pasca modernisme mengatakan kemajuan, manakala dari segi modernisme mengatakan penjajahan. Yang kedua, pasca modernisme mengatakan penggunaan massa, manakala dari segi modernisme yang mengatakan nature dan identiti kumpulan. Yang ketiga, pasca modernisme mengatakan pertarungan kelas, manakala dari segi modernisme yang mengatakan pertarungan etnik. Yang keempat, pasca modernisme mengatakan budaya tinggi, dan dari segi modernisme yang mengatakan budaya rendah. Dan yang terakhir sekali, dari segi pasca modernisme yang mengatakan hierarki, manakala dari segi modernisme yang mengatakan anarki. Seterusnya, saya Nur Amirul Alif bin Asfiza akan membentangkan tentang pasca moden menurut Islam.
Menurut Islam, nilai-nilai postmodernism ini bertentangan dengan akidah kerana postmodernism ini menolak rukun iman dan rukun Islam. Ia turut menentang nilai-nilai kerohanian yang hakiki. Ia juga menolak ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Ia menolak nilai-nilai moral dan etika yang mutlak dalam agama. Bagaimana pula di dalam perspektif postmodernism ini tidak wujud nilai-nilai mutlak yang kekal dan kesemuanya nilai boleh dirasionalkan. Yang terakhir, ia menolak sistem hukum yang dibawa agama dalam bentuk syariat seperti Islam. Dengan itu, manusia akan tersesat tanpa panduan syariat sebagai penyelamat. Seterusnya, senario dan kajian kes Rebellitism pasca moden. Menurut kajian Syarifah Sofia Atikah binti Said Ibrahim Ismail yang membincangkan beberapa teori pemikiran postmodernism dan cuba mengenal pasti elemen-elemen utama teori tersebut, iaitu teori postmodernism dihargai bukan sahaja di Barat di mana ianya dilahirkan malahan di negara-negara dunia ketiga seperti India, Afrika Selatan dan Amerika Latin. Ramai intelektual mengatakan teori postmodern ini sebagai kontra atau counter trend kepada teori modernity, iaitu mengenal keterpinggiran dunia ketiga. Menurut kajian Jean Baudrillard mempercayai bahawa media elektronik yang semakin ini telah memusnahkan hubungan manusia dengan latar belakang sejarah mereka dan membina keadaan yang huru-hara. Baudrillard juga mengakui bahawa teori Marxism telah diterbalikkan, iaitu kehidupan masyarakat yang mempengaruhi ekonomi yang kemudian berkuasa membentuk simbol dan imej, bukan sebaliknya. Berdasarkan pendekatan strukturalism, beliau berpendapat bahawa makna atau maksud yang dicipta oleh hubungan antara manusia adalah secara verbal dan bukannya dari segi realiti luaran. Daripada Michael Foucault menyebut bahawa organisasi keluarga juga semakin luntur ataupun sudah berubah dan ia diganti oleh organisasi moden seperti penjara, sekolah dan hospital yang memainkan peranan dalam mengawal masyarakat. Oleh sebab itu, kebebasan individu yang muncul dalam era moden seharusnya mempunyai disiplin dan pengawasan. Seterusnya, menurut kajian Ulrich Beck, modernity atau era moden yang kedua di mana institusi moden secondary modernity semakin global dan meluas serta kehidupannya sehariannya tidak lagi berlandaskan tradisi dan adat semata-mata. Hal ini kerana istilah masyarakat industri telah diganti dengan masyarakat berisiko dan penuh ketidakpastian kerana tidak mempunyai pola dan struktur yang tegas dan keadaan masyarakatnya yang kacau bilau serta kucak-kacir. Kesimpulannya, pasca moden merupakan bentuk pandangan yang patologis di atas keburukan Barat untuk mereka membesarkan dan mendominasi realiti dan kebenaran. Pasca modernisme sebenarnya menggunakan ideologi tersendiri untuk mengkolonisasikan semula dunia mengikut peradaban mereka. Penyerapan idea pasca modernisme dibuat di beberapa peringkat untuk menekan budaya yang bukan Barat tetapi memperlihatkan dirinya sebagai pejuang memberi makna. Ahli rebalitis kemudiannya melakukan andaian salah apabila mengaitkan rebelity hanya pada pengamalan tanpa melihat kepada prinsip moral yang dipegang di sebalik amalan tersebut. Nilai moral menurut rebellitism tak lebih sekadar adat kebiasaan sesuatu komuniti semata-mata. Oleh itu, spektrum benar, salah yang kabur dan tidak jelas mutlaknya membenarkan berleluasanya kewenangan oleh manusia untuk melakukan apa yang dirasakannya benar. Masyarakat harus menguatkan jiwa, membangkitkan masyarakat agar prihatin dalam pembangunan budaya dan bangsa yang mereka dan tidak mudah tunduk kepada keuntungan individu hingga memusnahkan keluarga, bangsa, negara dan agama. Makanya, boleh dikatakan era pasca moden adalah era yang penuh dengan cabaran bagi masyarakat. Walaupun sains dan teknologi telah memberi faedah dalam kehidupan manusia, namun ini juga menyediakan berbagai perangkap. Sesungguhnya bergantung pada individu, masyarakat dan negara untuk merancang dengan berhati-hati agar tidak diperangkap oleh dunia pasca moden ini. Jadi sekali, saya wakil dari kumpulan kuliah 10 yang membentang tentang tajuk epistemologi dan isu semasa.
mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor dan rakan-rakan serta saudari dan saudara. Untuk mengakhiri pembentangan kami, terimalah sebuah pantun daripada saya. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok janganlah rindu-rinduan.